Selamat pagi murid-murid. Selepas kita mengenal persamaan kuadratik, hari ini kita akan belajar untuk mengenal fungsi kuadratik lah. Okey. Di mana nota penting di sini bentuk amal bagi fungsi kuadratik adalah fx. Ada satu fx di sini sama dengan ax square plus bx plus c, di mana a, b, c adalah pemalar dengan syarat a kamu tidak boleh sama kosongan. Syarat dia sama seperti persamaan kuadratik lah. Ciri-ciri bagi fungsi kuadratik dia juga sama dengan persamaan kuadratik, di mana dia melibatkan satu pemboleh ubah sahaja. Kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 2. Okey. Fungsi bermaksud depan atau mesti adalah fx ataupun y ataupun gx dalam simbol yang berlainan lah. Di sini fungsi kuadratik, semua ini adalah fungsi kuadratik ya. Saya tidak akan terangkan lagi ya. Yang sebelah sini bukan fungsi kuadratik. Apakah sebab untuk contoh yang pertama bukan fungsi kuadratik? Kerana dia ada sebutan x kuasa 2, di mana a kamu bernilai kosong. Apakah syarat a tidak boleh bernilai kosong lah? Kemudian yang kedua, dia bukan fungsi. Kenapa? Sebab kita ada sebutan 2 per x. Okey. Kemudian untuk yang ketiga, dia bukan fungsi. Kenapa? Sebab sebutan x kuasa 3 tersebut. Kuasa tertinggi di sini adalah kuasa 3, tidak boleh. Yang keempat adalah sebab dia adalah sebutan x kuasa negatif 2 tersebut. Ataupun kamu boleh bagi alasan dia ada sebutan x kuasa 2. Okey. Sebab di sini adalah kerana x kuasa negatif 2, tidak boleh. Kemudian untuk yang last one, kenapa bukan fungsi? Kerana ada dua pemboleh ubah, iaitu x dengan y dalam ungkapan ini. Okey, sekarang kita kenal pasti fungsi di sini yang diberi adalah fungsi kuadratik ataupun bukan. Kalau dia bukan fungsi, berikan justifikasi anda lah. Contoh soalan yang pertama, fx sama dengan 10 kuasa 2. Okey, ini adalah bukan fungsi kuadratik, sangat jelas. Kenapa? Kerana dia ada sebutan x kuasa 2 lah. Okey. Kemudian yang kedua, dia adalah fungsi kuadratik. Yang ketiga, dia juga fungsi kuadratik. 4 juga fungsi. Yang kelima, adakah ini fungsi kuadratik? Jawapannya adalah bukan. Sebab dia kerana 6 per x, sebutan 6 per x tersebut. Ataupun you boleh bagi jugalah, dia ada sebutan x kuasa 2. Yang keenam, kita mesti selesaikan kembangan braket baru kita mengenal pasti ya. Okey. X kuasa 2 tolak 2x. Adakah ini fungsi kuadratik? Jawapannya adalah ya, kerana hanya melibatkan satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Fokus kepada dua ciri ya, yang lain jangan just ignore it. Okey, yang ketujuh. Okey. Di sini dia kata k adalah constant. Constant adalah pemalar. Bermaksud dia adalah satu nilai nilai yang tetap. Jadi kalau dia adalah pemalar, bermaksud dia bukan pemboleh ubah. Jadi di sini kita hanya ada satu pemboleh ubah saja x, dan kuasa tertinggi di sini kuasa 2. Dua ciri itu dipenuhi, bermaksud dia adalah fungsi kuadratik lah. Sama juga dengan untuk yang ke-8. M adalah pemalar, bermaksud pemboleh ubah kamu hanya adalah x. Kuasa tertinggi adalah 2. Jawapannya adalah fungsi kuadratik. 9 pun fungsi kuadratik. 10 pun fungsi kuadratik. Okey, di mana h dan k adalah pemalar. Okey, seterusnya kita akan belajar untuk mengenal ataupun mencari nilai maksimum ataupun nilai minimum bagi sesuatu fungsi kuadratik yang diberi ya. Sebagaimana kita tahu fungsi yang diberi itu mempunyai nilai maksimum ataupun nilai minimum melalui bentuk graf fungsi tersebutlah, iaitu kita ada dua jenis bentuk graf kan. Bentuk graf iaitu muka senyum atau muka sedih. Ini adalah dua bentuk bagi kuadratik. Okey. Sebagaimana kita tahu fungsi yang diberi ini adalah berbentuk muka senyum ataupun muka sedih dengan merujuk kepada nilai A.
Okey, fungsi kamu lah. Kalau nilai A kamu lebih besar dari kosong, maksud dia adalah nilai A kamu adalah positif, maka graf kamu adalah muka senyum. Kalau dia adalah muka senyum, jadi titik yang di sini kita panggil dia sebagai titik pusingan. Ini adalah nama yang umum lah, titik pusingan. Nama khas untuk titik ini adalah titik. Kamu boleh nampak lengkungan kamu paling rendah di sini kan? Jadi ini adalah titik minimum. Maka untuk graf yang membentuk muka senyum, iaitu A kamu adalah positif, nilai Y di sini kita panggil dia sebagai nilai minimum. Okey? So kita akan ada dua nilai di sini. Ini adalah X untuk titik pusingan dan ini adalah Y bagi titik pusingan. So, nilai Y tersebut kita panggil dia sebagai nilai minimum kerana titik ini adalah titik minimum. Okey? Dan nilai X ini adalah nilai yang sepadan dengan nilai minimum inilah. Okey, untuk kes yang kedua, kalau A kamu adalah kurang daripada kosong iaitu bernilai negatif, maka muka untuk graf kamu adalah muka sedih. Sedih. Jadi titik pusingan ini kita panggil titik pusingan lah. Titik pusingan ini, nama khas untuk titik pusingan ini adalah titik maksimum. Kerana lengkungan kamu paling tinggi nilai Y dari sinilah. So sini adalah X. Titik pusingan ini ataupun titik maksimum ini titik dia, di mana dia akan pusing pada titik ini. So nilai Y di sini, nilai Y untuk titik ini kita panggil dia sebagai nilai maksimum. Okey? Ini adalah cara untuk mengenal pastilah nilai untuk lengkungan kamu ataupun fungsi kuadratik itu adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum melalui A ya. Okey, nilai A kamu. Dan lepas tu kita akan tahu muka untuk graf kamu lah. So sekarang cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk mencari titik pusingan ini ya. Okey. So, cikgu tidak akan gunakan contoh di sini. Cikgu akan gunakan contoh terus di sini ya. Sebab agak susah untuk memahami apa yang diterangkan di sini ya. So, cikgu terang gunakan contoh soalan. Okay. So, kita lihat untuk fungsi di sini ya. Fungsi kuadratik ini. AX kuasa 2 tambah C. Untuk case inilah. Okay. AX kuasa 2 tambah C. Kamu dapat perhatikan fungsi di sini dia tidak ada perkali bagi B kan? Di mana B kamu adalah bernilai kosong. Untuk case ini, kita akan memperolehi titik pusingan itu dengan sangat mudah lah. Okay? Di mana nilai X untuk pusingan itu memang akan bernilai kosong. Untuk case di mana B kamu adalah kosong. Okey. So ini memang adalah nilai X untuk titik pusingan tersebut. Okey. So cikgu terangkan guna rumus matematik kamu juga pun boleh. Bila kita nak mencari titik pusingan kan, titik maksimum ini kita guna rumus ini kan, betul tak? Negatif B over 2A. Ini adalah rumus matematik kamu untuk mendapatkan titik pusingan tersebut. Jadi, since B kamu adalah kosong, jadi bila kita ganti B di sini, negatif kosong, 2A tidak tahu tak apalah. Jadi kosong bahagi dengan satu nilai di bawah, dia memang akan bernilai kosong. Jadi bermaksud nilai X bagi titik pusingan kamu memang akan bernilai kosong untuk B kamu apabila B kamu untuk fungsi ini adalah bernilai kosong. Okay? Itulah sebab kita tahu X adalah bernilai kosong. Jadi lepas kita dapat X, baru kita dapat cari nilai Y bagi titik pusingan itu. Iaitu you ganti nilai X yang kamu dapat ini masuk ke dalam fungsi ini, kamu akan dapat nilai Y tersebut lah, iaitu C lah, sebab sini menjadi kosong. Jadi Y kamu bernilai C lah. Okay? Ini adalah cara untuk mendapatkan titik pusingan untuk case
B adalah kosong. You boleh guna juga rumus matematik kamu untuk dapatkan nilai X, baru you cari nilai Y tersebut. Jadi untuk case tak ada B ya, berkali B adalah kosong. So kita dapat perhatikan B adalah kosong kan case ini. Jadi X sama adalah kosong, kita masih ada nilai X baru kita dapat nyatakan nilai Y sebenarnya. So X adalah kosong, so apabila X sama kosong, you ganti sini kosong, Y kamu pun kosong lah. So titik pusingan iaitu titik minimum tersebut adalah kosong kosong. Lengkungan kamu adalah muka senyum, kerana A kamu adalah positif. Dia sudah nyatakan untuk semua soalan di sini A kamu adalah positif, lebih besar kosong. So kita panggil titik pusingan itu sebagai titik minimum lah. So nilai Y yang kita dapat untuk titik pusingan kita panggil dia sebagai nilai minimum. Okay. So ini lakaran graf kamu lah. Dia pusing dekat kosong kosong. Okay. Dan muka dia adalah muka senyum. Kerana A adalah lebih besar dari kosong iaitu positif. Okay. Semua muka senyum. Kemudian untuk soalan yang kedua, B kamu adalah kosong. So kita tahu nilai X untuk titik pusingan adalah kosong. So apabila, so di sini adalah apabila X sama kosong, Gx kamu, iaitu image kamu, Y kamu adalah 0 kuasa 2 tambah 3. So you dapat nilai Y itu adalah 3. So titik pusingan itu adalah 0, 3. Dia akan pusing di sinilah. So that's why bila kita laka lengkungan muka senyum itu, kita mesti pusing dekat sini ya. 0, 3 titik ini. Okay. So semua ini adalah case B adalah 0, maka X kamu untuk titik pusingan itu adalah 0. Okay. So X adalah 0. Jadi apakah nilai Y kamu? Nilai Y kamu iaitu HX lah. 0 kuasa 2 tolak 4 lah. X adalah 0 kan. Kita ganti X masuk ke sini untuk cari nilai Y yang sepadan itu. Negatif 4. So titik pusingan ataupun titik minimum sebagai muka senyum kerana A kamu adalah positif 1. Okey. Dia memang muka senyum. Jadi titik pusingannya adalah 0, negatif 4. So macam mana kita nak laka lengkungan tersebut? Dia akan pusing di sini ya. Mana 0, negatif 4? 0, negatif 4 di sini. Muka senyum kan? Jadi kena pusing macam ini loh. Okey. Jadi kamu boleh tandakan sini negatif 4. Okey, 0, negatif 4, 0, 3, 0, 0. Di mana nilai 3, negatif 4 dia selain merupakan nilai minimum, dia juga merupakan pintasan lah. Okey. So untuk case yang keempat, so macam mana kita nak dapatkan, sekarang tujuan kita adalah untuk mencari titik pusingan tersebut. Macam mana kita nak dapatkan titik pusingan? Iaitu dapatkan nilai X dulu baru kita dapat cari nilai Y ya sebenarnya. So apakah nilai X untuk titik pusingan? Untuk case B adalah 0. X nya adalah 0. Jadi lepas kita dapati X adalah 0, baru kita dapat mencari nilai Y lah dengan mengganti X di sini adalah 0. Kuasa 2 tambah 1/2. So jawapan Y kamu adalah 1/2 apabila X sama 0. So titik pusingannya adalah 0, 1/2. So macam mana kita nak laka graf? Dia akan pusing dekat 0, 1/2 kan? So kamu cari di mana 1/2. Muka kamu macam mana you nak laka graf tu? Muka senyum mesti kita kena pasti dulu Sebab A adalah daripada nilai A. Muka senyum, so you kena lukis macam ini. Muka senyum pusing macam ini loh. Tidak boleh pusing macam ini loh. Okey, ini adalah jawapan yang salah, lakaran yang salah bagi A adalah positif. Jadi kita tandakan sini 1/2 titik ini. So case B adalah 0, maka titik pusingan punya X adalah 0. Jadi nilai Y dia, X adalah 0. Y kamu adalah 0 kuasa 2 tolak 10. So jawapan negatif 10. So titik pusingan kamu 0, negatif 10. Okey, so cari negatif 10. Tandakan, lepas tu
lukis muka senyum. Okay, di mana dia mesti pusing tepat-tepat di sini, negatif 10. Dan mesti simetri ya, sama besar sebab graf kuadratik dia adalah simetri pada kedua-dua belah pada titik pusingan tersebutlah. So untuk case B adalah kosong. Sekarang A kamu adalah positif 2. So dia muka senyum. Kena pasti shape dahulu baru kita dapat laka graf sebenarnya. Lepas ada shape baru kita cari titik pusingan, baru kita laka graf. Ini adalah step untuk melaka graf untuk kuadratik. Ini step pertama, muka dia bentuk. Step yang kedua, cari titik pusingan. So, untuk case B sama kosong, titik pusingan kamu untuk X adalah kosong. Baru kita dapat cari Y. So, apabila X sama kosong, Y kamu adalah 2 kurungan. X sama kosong, kuasa 2 tambah 3. So, tekan kalkulator, you dapati nilai Y iaitu nilai minimum tersebut adalah 3. So, titik pusingan akan pusing dekat 0, 3. Okay, so cari titik 0, 3, tandakan. Baru kamu laka graf tersebut. Jadi, baru you tandakan sini 3 lah. So, A kamu sekarang. So, step kamu, you have to do step by step sekarang. Tentukan muka dahulu, ini step pertama. Okay. Positif, jadi muka senyum. X kamu adalah kosong sebab B kamu bernilai kosong. Kalau kita guna rumus ini, kita tahu B kamu, X kamu untuk titik pusingan memang kosong. Tapi sebenarnya adalah, kalau kita boleh ambil dari X kuasa 2 kan? So, X kosong. Lepas tu, X adalah kosong, jadi Y kamu ganti masuk. Y kamu adalah negatif 5. So, titik pusingan adalah 0, negatif 5. So, cari titik pusingan, tandakanlah negatif 5 dekat bawah. Jadi, muka senyum. So, kita kena melalui titik pusingan inilah, pusing cun-cun dekat sini. Okay. A kamu sekarang positif 10, muka senyum. X kamu untuk case B adalah 0, untuk titik pusingan adalah 0. Lepas dapat baru cari Y kamu. So, jawapan di sini 1. So, titik pusingan adalah 0, 1. So, tandakan. Okay, pusing dekat sini. 1 lah. Okay, bila kamu laka graf, mesti laka dengan simetri cantik. Okay, this one A kamu dekat mana? A kamu dekat sini ya, di tepi X kuasa 2, positif 2. So, dia muka senyum. X kamu untuk case B adalah 0, 0. Jadi, apabila X 0, baru you dapat cari Y ya. Ini adalah urutan ya untuk mendapatkan titik pusingan. Dapatkan X, baru dapat cari Y. Dapat 4 lah. So, titik pusingan adalah 0, 4. So, 0, 4. Positif 4. So, dia dekat sinilah 4. Okay. Okay. Nyatakan nilai minimum bagi fungsi dalam bentuk vertex. Sekarang, bentuk fungsi kamu dalam bentuk vertex. Masih ingat rumus penyempurnaan kuasa 2? Okay. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kalau you lakukan penyempurnaan kuasa 2 terhadap fungsi kuadratik kamu, you akan dapat tukar fungsi tersebut, fungsi am tersebut ke dalam bentuk vertex. Okay. So, apabila fungsi kamu dalam bentuk vertex, ini kita panggil dia sebagai bentuk vertex selepas kita lakukan penyempurnaan. Kalau dia dalam bentuk vertex, kita akan dapat mencari, mengenal pasti titik pusingan tersebut. Hanya apabila dia dalam bentuk vertex. Untuk case yang ada B lah. Okay. Sebenarnya ini juga dalam bentuk vertex sebenarnya. Okay. Jadi untuk case yang ada B, kita mesti tukarkan. Untuk case di mana fungsi kamu ada nilai B ya. Tadi fungsi kamu tidak ada nilai B ya. Sekarang untuk fungsi yang ada nilai B, kita kena guna penyempurnaan.
kuasa 2, tukarkannya ke dalam bentuk vertex, baru kita dapat mencari titik pusingan tersebut. Okey, untuk kes yang tidak ada B, kita terus dapat mengenal pasti X semula. Untuk kes yang ada B, tidak dapat mengenal pasti X, mesti melalui kaedah ini ya. So, semua ini juga adalah A lebih besar kosong, bermaksud dia muka senyum. Okay. So, ini adalah fungsi yang sudah diberi dalam bentuk vertex. Perhatikan, dia adalah pattern bentuk vertex. A kamu adalah di tepi sini ya. Ini adalah tempat kamu cari A kamu kalau dia dalam bentuk vertex untuk lihat muka untuk graf kamu. Okey. Di tepi bracket X inilah A kamu. So, A kamu sekarang adalah positif 1. Kita tahu ada muka senyum. Lepas tu macam mana kita nak mencari X? Kalau dia dalam bentuk vertex, kita terus keluarkan ini ya. Nilai dalam bracket itu yang ada pun boleh ubah X. Tak payah ambil kuasa 2. Hanya ini saja dikeluarkan. Iaitu kamu salin X tolak 1 samakannya dengan kosong. Mesti samakannya dengan kosong. Okay, you pindahkan negatif 1. You akan dapat nilai X bagi pusingan kamu adalah positif 1. Lepas you dapat X adalah 1. Okey. Terus rujuk ini. Ini adalah nilai Y bagi titik pusingan kamu. Di sini adalah nilai X bagi titik pusingan. Ini adalah nilai Y bagi titik pusingan. Okey. So, kita terus rujuk saja nilai ya. Dalam bentuk vertex ini kita dapat memperoleh titik pusingan tersebutlah. Jadi nilai Y di sini adalah 2, positif 2. Jadi bermaksud nilai Y bagi titik pusingan ada 2. Kalau you nak ganti 1 masuk ke dalam sini untuk mencari Y pun sama saja jawapan. Okay. So ini adalah langkah kerja yang lebih cepatlah. Terus merujuk sahaja nilai di sinilah untuk mendapatkan X dengan Y lah. Itu memang konsep dia. So X adalah 1, Y adalah 2. So ini adalah titik pusingan. So you cari X1, Y2. Lepas tu you just lakar muka senyum ini. Di mana dia perlu pusing dekat 1, 2. Ini sebab ini adalah titik pusingan. Dan kita panggil titik ini sebagai titik minimum. Nah ini adalah nilai minimum lah Y2. Okay. Ini nilai X yang sepadan lah. Okay. So sama juga. Nak mencari titik pusingan, kalau dia sudah dalam bentuk vertex, so A kamu rujuk di sini, A adalah positif 1, muka senyum. Nak mencari X, keluarkan saja ini, X tolak 2 samakannya dengan kosong, so X kamu berapa di sini? Negatif pindah menjadi 2. So, untuk nilai Y, dia terus rujuk di sinilah. Okay. So, Y adalah 4. Okay. Jadi titik dia adalah 2, 4. So, pergi cari titik pusingan kamu. 2, 4. Okey, so dia akan pusing di sinilah. So, macam mana dia pusing? Muka senyum ke muka sedih? Jangan lupa, that's why kita kena kenal pasti step pertama. Muka senyum. Jadi, dia akan pusing seperti inilah. Okey. Kemudian untuk yang ini, dalam bentuk vertex sudah, saya kena tahu fungsi ini sudah dalam bentuk vertex sebab dia serupa seperti bentuk ini. A kurungan, X dalam kurungan, lepas tu satu pemala di sini. Okay. So, macam mana? A adalah positif 1, dia muka senyum. Lepas tu kita cari titik pusingan punya X. So, keluarkan saja X tolak 1 dalam kurungan, samakannya dengan kosong. So, X kamu adalah positif 1. Y kamu terus rujuk pemala. Okay, negatif 3. Ini adalah kaedah untuk mendapatkan titik pusingan kalau dia sudah dalam bentuk vertex. Kalau dia bukan dalam bentuk vertex, you mesti guna penyempurnaan untuk tukarkannya ke dalam bentuk vertex. Itu kita akan belajar lagi balik kemudian. So, titik pusingan adalah 1, negatif 3. So, cari 1, positif 1, negatif 3 dia di sini. Macam mana dia pusing? Dia pusing seperti muka senyum. Saya kena pusing muka senyum lah. Pastikannya cun-cun di sini lah. So, untuk kes ini pula,
E kamu positif 1, muka senyum. Jadi, X kamu keluarkan dari kurungan, tak payah ambil kuasa 2. So, positif 2. Y kamu, titik pusingan punya Y, adakah? Kosong kan? Tak ada kan? So, Y kosong. So, titik pusingan adalah 2, kosong. Ya, pusing dengan 2, positif 2 untuk X kosong di sini ya. So, muka senyum. Kita kena lakar dia dengan cantik lah, dengan simetria walaupun lakaran. Sama juga E kosong, E1, E positif 1, muka senyum. Kemudian X keluarkan daripada bracket untuk penyempurnaan kuasa 2, samakan dengan kosong. X sama 3, so Y kita terus rujuk pemala positif 2. Titik pusingan 3, 2. So, cari 3, X3, Y2. Tandakan, baru kamu pusing. Okey. Dia akan melalui satu pintasan Y ya, cuma kita tidak tahu nilai ya. So, dia tidak boleh lukis, mesti melalui pintasan Y lah. E sama dengan 1, sebab kita rujuk nilai di tepi bracket. Lepas tu dia muka senyum, titik pusingan punya X kena pasti dahulu, iaitu X tambah 2 sama kosong. So, pindahkan. Okey, ingat sendiri samakannya dengan kosong. Y kita terus rujuk sini, kita akan dapat titik pusingan dengan Y, 3. So, titik pusingan adalah negatif 2 dengan 3. Cari negatif 2, 3. Okay, ini lakaran graf kamu lah. Ini cara untuk melakar graf, perlu kuasai ya. Step pertama, kena pasti muka. Step kedua, cari titik pusingan. Step ketiga, kita boleh lakar graf. Okay. Ada satu tambahan step, kita akan belajar kemudian lah. Cuma hari ini kita fokus kepada bagaimana mendapatkan titik pusingan daripada persamaan yang diberi. Kalau dia sudah dalam bentuk vertex. Okey. Ini yang kedua. Yang pertama adalah kita mencari titik pusingan kalau B kamu adalah kosong. Okey. Actually sama juga cara sebenarnya lah dengan cara tadi ya. Kamu dapati kalau B kosong memang kurungan kamu tu X kuasa 2 sajalah. So, kita boleh ambil dari sini X sama kosong. Okey, jangan ambil kuasa 2. Dan ini terus adalah nilai Y kamu lah. Boleh kita lihat macam itu juga lah. Kalau B adalah kosong. Okey, ini semua adalah sama. Soalan 7. A adalah 1, kena pasti muka, senyum. X sama, keluarkan dari bracket. Jadi X negatif 1. So, Y kita terus rujuk ini ya. Sini Y, sini untuk cari X. Okey. Negatif 4. So, titik pusingan adalah negatif 1, negatif 4. That's why dari sinilah boleh perhatikan negatif 1, negatif 4. Okay. A kamu di tepi bracket 2, muka senyum. X tambah 3 samakan dengan kosong. X sama negatif 3. Ada Y? Tak ada kan? So, depan pun tak ada, belakang pun tak ada. Untuk tambah tolak, jadi Y adalah kosong lah. Titik pusingan. So, negatif 3 untuk X lah. So, sini negatif 3, Y kamu kosong. Muka kamu, muka senyum. Pusing dekat sini saja. A kamu positif 2, jadi dia muka senyum. X tolak 1 dalam bracket keluarkan. So, cari X kamu 1, Y kamu 3. Positif-positif lah. So, titik pusingan 1 dengan 3. 1, 3. So, ini boleh bantu kita lakar graf. Yang penting dapatkan titik pusingan lah. Muka senyum juga. Okay. Y adalah negatif 1. Ini nilai titik pusingan. Kalau persamaan kamu sudah dalam bentuk vertex. Okay, so sila tulislah semua info tu. Titik pusingan tulis untuk titik yang kamu dapati ya. Iaitu negatif 2 dengan negatif 1. Cari negatif 2, negatif 1 di bawah. Jangan salah.
So, muka senyum. Kita pusing dekat sini lah. So, sekarang A kamu dekat mana? Bracket kamu ke sini ya. So, kamu pergi cari bracket kamu. Mungkin susunan dia, ini memang dalam bentuk vertex. Cuma susunan dia, ada bracket dia pergi ke belakang. So, jadi kita kena pasti A di tepi bracket lah. Pergi cari bracket kamu dekat mana. Dan Y dia pergi susun ke depan. Boleh macam itu juga. So, A kamu positif 1, muka senyum. So, nak cari X, keluarkan X dari bracket kuasa 2 itu. X sama negatif 1. Y kamu adalah nilai di sinilah. Okay? 2 sekarang lah. So, titik pusingan negatif 1, 2. So, cari negatif 1, 2. Okay, muka senyum. Boleh? Okay, tidak susah. So, A kamu di tepi bracket kamu balik ke belakang. So, positif 2, muka senyum. X dalam bracket, keluarkan. Y adalah tambah tolak di tepi bracket kamu lah. So, dia menjadi ke depan sini ya. Positif 1. 3 dengan positif 1. 3 dengan positif 1. Masih cun-cun di sini ya. So, bila kamu orang sambung, lukis lakaran muka senyum kamu pastikannya smooth, licin dan simetri ya. Yang ini macam mana ni? Tak ada B kan? Dapat perhatikan tak ada B ya. So, ini X sama kan? Dikeluarkan ya. Tak ada B bermaksud X sama kosong loh. A kamu tu positif 3 dan muka senyum lah. Ini A kamu. Okay? So, Y kamu kita boleh terus ambil negatif 2. Kalau you tak mau gantilah. Okay, sama saja. So, titik pusingan kosong, negatif 2 untuk case yang tak ada B ya. So, X sama terus kosong, negatif 2. So, muka senyum. Okay? So, ini adalah soalan untuk di mana A kamu adalah muka sedih lah. Okay, A kamu kurang dari kosong, dia adalah muka sedih ya. Dapat perhatikan ini A kamu kan, A kamu negatif 1 muka sedih. Jadi ini juga untuk case yang B adalah kosong lah. Jadi X kamu adalah kosong lah. So Y kamu tak ada Y kan, juga adalah kosong lah. So dah pusing dekat kosong-kosong lah. Okay, so A di sini negatif 1 dia muka sedih. X kamu adalah kosong sebab B kamu adalah kosong. So bila kita ganti X kosong, kamu terus dapat 4. So, memang dia adalah nilai maksimum lah untuk muka sedih ya. Nilai maksimum Y ini ya. Okay, boleh macam itu juga. Jadi, titik pusingan adalah kosong, 4. So, dia melalui kosong 4 di sini dan dia sambung titik itu dengan muka sedih ya. Negatif 1, muka sedih. B kosong, jadi X kosong. Y, kita terus ganti kosong, ya boleh terus ganti kosong. Cuma dapat 2 sahajalah, 02. So, cari 02. Muka sedih sekarang, jangan lupa. Okay. Sama saja semua sekarang. Y kamu 1/2 loh. Muka sedih. Titik pusingan, baru kita ada titik pusingan. 0,5. Pusing di sini loh. Okay, boleh? So, juga rasa untuk 9 dan seterusnya sampai 10 kamu orang boleh selesaikan. Okey. Jadi untuk case yang di mana ada B, untuk dalam bentuk ada nilai B ya, bentuk vertex sama adalah seperti inilah. Okey. Ini case yang sama lah, kita keluarkan ini untuk samakannya dengan kosong, dapatkan nilai X dan ini nilai Y kamu lah. Okey, untuk titik pusingan kamu. So, kamu dapat titik pusingan. So, kita tandakan titik pusingan 1, 2 baru kita dapat lukis graf. So, A kamu kita rujuk nilai di tepi bracket yang negatif 1. So, muka sedih. Baru kita tahu kita sambung dengan muka yang sedih, bukan muka yang senyum melalui titik 1, 2 itu. Okay, semua ini sama dengan yang atas. So, cuma you kena bagi tahu apakah nilai A dengan muka di sini. Apakah nilai A, apakah muka di sini. Dengan merujuk nilai di tepi bracket. A kamu adalah nilai di tepi bracket yang ada kuasa 2. Cari di mana bracket kamu lah.
So, selesaikan juga untuk case di bawah sini lah. So, ini adalah task kamu untuk hari ini ya. Sampai muka surat ke-8 sahajalah. Dan ini adalah latihan kerja rumah kamu lah.